A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Okay, terima kasih Tuan Saiful dan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sihat InsyaAllah. Syamira apa khabar? Okey? Alhamdulillah Hanis Ustaz, sihat. dan Masyarul okey? Test mic sikit. Okey. Sikit. Macam mana? Okey. Lari berapa jam tu yang tak malam-malam tu? Tak jet lag ke? Duduk mana? Ilmiah sihat? Alaska. Alaska. Ingat Madagaskar tadi. Akila sihat? Test mic sikit. Ilmiah ada bunyi mic sikit. Sihat. Alhamdulillah. Akila test. Okey Ustaz, Alhamdulillah. Dengar tak? Baik Cun. Kak B. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Raya. Nadia sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Ita. Test. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eliza. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Apa lagi yang tak ada buka kamera semua dah kan? Dah okey. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Allah terima segala amalan kita, korban kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Minal a'idin wal faizin. Siapa buat korban? Buat korban tu ni. Kalau yang buat korban ke yang tak buat ke, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal baik yang kita lakukan di di 10 hari pertama Zulhijjah, salah satu bulan haram dia panggil. Bulan haram ni bulan mulia lah, bulan suci. Jadi di antara dalam bulan haram tu, di antara 4 bulan haram ada berapa? Bulan haram ni ada 4. Bulan haram ni ada 4 di antara 12 bulan. Allah tetapkan bulan haram ada 4. Ada 3 yang berturutan. Apa dia? 3 yang berturutan ni Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram. Nantilah. Maksudnya kalau lepas kita dah kita dah lepas hari korban pun kita masih lagi dalam bulan haram. Jadi di dalam bulan haram yang terbaik ni adalah bulan Zulhijjah sebab dia bulan haji. So dalam bulan Zulhijjah ni yang paling baik adalah 10 hari yang pertama tu. Faham? Jadi Allah Taala memilih hari-hari itu, Allah memuliakan kita. Dan di antara hari itu adalah 9 Zulhijjah lah, hari wukuf, hari Arafah tu. Namun walau bagaimanapun tadi petang baru kita habis di 3 hari namanya hari tasyrik. Yang kita dah habis takbir kan. Habis takbir dah tadi. Ke korban pun buat bahasa tadi je. Dah tak boleh dah esok. Jadi habis dah. Jadi bermulanya esok dah masuk hari biasa, hari Zulhijjah lah. Tapi masih lagi kita dalam bulan haram. Maksudnya dia tetap mulia, dia tetap hebat ganjaran dia tetap besar berbanding bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala pilih dia. Masuk pula nanti bulan Muharram, kita ada puasa, kita ada hari Ashura, hari 9, hari 10, tu semua tu kan. Ataupun disunatkan berpuasa, banyak ganjaran dia. Lepas tu ada satu yang terpisah di antara 3 ni, apa dia? Iaitu bulan Rejab.
bulan Rajab pun bulan haram. So Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu 4 bulan haram. Jadi Allah Ta'ala yang cipta bulan ni. Allah sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran min kitabillah, ada 12 bulan. Ni disebut dalam Quran, clear je. Okey, yauma khalaqas samawati wal ardi, hari Allah Ta'ala mula ciptakan langit dan juga bumi, Allah Ta'ala dah letak dah. Kan minha arba'atun hurum, dan 4 daripadanya tu ada bulan haram. Bulan haram ni bermaksud bulan tu mulia, suci. Orang Arab pun yang gaduh-gaduh pun dia tak berperang. Kita je berperang hari ni. Kan berperang dengan netizen, berperang sama kita. Kan jadi pening kepala. Betul tak? Kan? Orang Arab yang berperang tu pun dia tinggalkan perang sebab bulan ni bulan haram kot. Bulan mulia ni Allah Ta'ala tengah duk nilai, tengah duk bagi pahala yang besar. Ulama sebut bila pahala dia besar, maka kalau kita buat dosa pun dosa dia punya itu pun besar. Sebab pahala ganjaran dia besar. Buat apa dua orang ni? Alamak, macam mana boleh terlepas masuk? Kakak adik. Ya. Terlepas masuk pula. Bibi Abi nak ngajak. Iklan. Sorry ya. Okey. So kita sambung hari ni insya-Allah. Dan apa pun saya ucapkan terima kasih dan minta maaf banyak-banyak untuk 2 minggu yang minta cuti tu kan. Untuk fokus saya punya program tu lah. Salam Baitullah. Tengok tak? Tengok. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang menyumbang rating lah tu. InsyaAllah. Antara program yang Alhamdulillah dapat sambutan yang baik juga. Rating pun terbaik. Dalam 6 episod itu dia orang cakap dah dekat 7 juta. 6 episod dia semua 13. Tak tahu lah, kita tak 15. Kita tak tahu lagi semua sekali apa pun. Mudah-mudahan ada pahala untuk kita dan ada ilmu insya-Allah. Okey, kita sambung hari ni. Lagi satu saya minta maaf juga, tak habis lagi saya cek yang tugasan tu. Pelan-pelan lah. Saya cuba habiskan sekejap lagi, malam-malam nak tidur saya dengar lah. Kakak Sat Kakak kuat adik keluar Sat. Nanti saya cek kan. Itu yang first dah habis. Ada yang second ni, ada yang sebab 3 kelas kan. Taranum, Talaki dengan Tajwid. Berpinau juga tu nak dengar. Berpinau juga nak dengar kan. Sambil dengar komen, anak pun komen. Masuk sekali suruh bini. Tu yang jadi panjang tu. Okey. Hari ni kita sambung. InsyaAllah kita berhenti surah Abasa dah habis Abasa dah habis kan? Tak kan? Cerita pun dah habis kan? Okey, baik. So insyaAllah hari ni kita sambung next surah. Kita baca surah seterusnya At-Takwir. Betul tak? Betul Okey, insyaAllah hari ni sempat habis kot. Sebab dia satu surah pendek je. Okey, surah At-Takwir nanti saya akan cerita dan di hujung macam biasa. So kena tunggulah sampai habis insyaAllah. Mana lagi yang lain tak datang Okey, tak apa, jalan dulu. Okey, surah At-Takwir adalah surah yang ke-81 di dalam susunan surah surah-surah Al-Quran. Surah Quran ada berapa? 114 surah. Jadi surah yang ke-81 ni surah ni ada 29 ayat saja. Ada 29 ayat sahaja. Dan surah ini adalah surah Makkiyah, kategori Makkiyah. Dia ada dua je, Madaniyah dengan Makkiyah. So Makkiyah bermaksud dia turun di Mekah ataupun dia turun sebelum hijrah. Itu. Makkiyah turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah turun di Madinah atau di tempat lain ataupun selepas peristiwa hijrah. So macam tu. Okey, saya baca dulu. Lepas tu nanti macam biasa kita minta sambung. Baca seorang-seorang. Okey, semak dulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Clear tak saya punya audio? Clear kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Kalau tak sampai ni boleh berhenti. وما تشاءون إلا أن يشاء الله balik إلا أن يشاء الله رب العالمين. Boleh? So kita mula kat situ sebab dia makna dia tu bersambung Tapi kalau eloknya satu nafas lah. Alright, sadaqallahul azim. Okay, clear? Boleh kan? Boleh kan? InsyaAllah. Alright, tadi Taranum Nahwan nak cuba baca boleh lah macam tu. Tengok mana dia pergi. Mula-mula jadi lah. Lepas tu mana dia pergi lah. Okay. Okay, baik. Silakan jom. Kita tak nak buang masa. Kita teruskan. Nanti saya cerita hujung Kita baca dulu. Siapa nak baca dulu? Kalau cerita dulu dia jadi panjang. Kita baca dulu. Surah At-Takwir. Senang ni. Ustaz baca senang lah. Senang insyaAllah boleh. Mai, siapa nak baca dulu? Volunteer. Sudah. Saya baca dulu Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه في الأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Bagus Akilah bacaan yang lancar dan kemas. Okey, tak ada apa-apa. Good job. Right. Tahniah. Boleh diteruskan lagi. Okey sudah nampak dah okey dah yang lajah-lajah bagi dia bunyi Arab-Arab sikit. Fix tu dah jadi sedap bacaan. Tu dah okey banyak tu. Okey keep it up Okay, good. Seterusnya naik. Siapa lagi next? Jom. Siapa volunteer? Oh, Ilmiah angkat tangan. Dia angkat tangan. Buka je lah mic. Macam ramai kat. Okay je pun. Okay. Siapa? Ilmiah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Yang kadarat. Rat tu bunyi rot tebal. Cuba sekali. Wa izan nujumu kadarat. Kadarat. Wa izan nujumu kadarat. Good. Wa izal jibalu suyirat. Suyirat sama. Dia bunyi dia bunyi dia macam tebal. Rot. Jangan rat. Rot. Macam mana? Okay. R-O-T. Rot. Wa izal jibalu suyirat. Tu baru tebal. Kalau rat dia jadi nipis. Okay, sambung. Wa izal isyaru utilat. Good. Wa izal wuhushu husyirat. Boleh? Wa izal biharu sujirat. Wa izan nufusu zuwijat. Wa izal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi zambin kutilat. Wa izas suhufu nusyirat. Ulang. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa izas suhufu nusyirat. Wa izas sama'u kushitat. Wa izal jahimu su'irat. Wa izal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Khun pendek je. Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان ha besar. وما هو بقول الشيطان الرجيم. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Tak cukup. Nun dengan ya Betul. Liman syaa minkum an yastaqim. Tanda dia apa? Tanda dia nun tu kosong kan? So dengarlah. Kalau ikut hukum nun mati dengan ya, idgham ma'al gunnah. Yang first tu ikhfa hakiki. Liman syaa dengan ai. Cuba. Liman syaa minkum an yastaqim. Good. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Okay, baik. Sadaqallahul azim. Bagus. Alright. So yang tu saja Yang tu saja, yang apa yang jaga yang dengung-dengung tadi dengan yang raw tu. Yang raw tu kena tebal. Okey? Kadarat, suyirat dan sebagainya. Okey? Right. Next apa? Bagus. Saya Ustaz. Kak B. Okey, Kak B, silakan. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan sujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Ulang. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isya'u utilat. Wa idzal isya'u Wa idzal isyaru utilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Yang ni tak ada panjang. Wa idzal wuhushu husyirat. Dia cepat. Husyirat. Husyirat. Cuba. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujirat. Sujirat ni sin. Sud bukan syud. Biharu sujirat. Wa idzal biharu sujirat. Hati-hati nak pergi ke syud juga tu. Dia bukan shin tapi sin. Sujirat. Wa idzan sufusu zuwijat. Ulang. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat.
Zuwijat. وإذا النفوس زوجت Dengar saya buat Suzuwijat. زوجت وإذا النفوس زوجت Sambung. وإذا الموءودة سئلت وأي ذنب Biayyi. بأي ذنب قتلت Good. وإذا الصحف نشرت Boleh? وإذا Terus. وإذا السماء كشطت وإذا panjang Ustaz ya. وإذا الجحيم سعرت Wa idzal jangan lama kat sini kan. Wa idzal jangan lama hold dia. Wa idzal jahimu su'irat. وإذا الجحيم سعرت وإذا Ain tu tak clear. Su'irat. سعرت Yang tu latih sekali. وإذا الجحيم سعرت Okay, better. وإذا الجنة أزلفت Lagi clearkan sikit. Alimat. Uzlifat. Tak apa, slow satu-satu. Uzlifat. وإذا الجنة أزلفت Okay, go. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخن. Ni pendek Ustaz. Tak ada alif, pendek je lah. Fala uqsimu bil khunnas. Okay, tapi kena dengung. Walaupun dia pendek, tapi atas nun tu ada sabdu kan. Dengung dia. Bil khunnas. Okay. Fala uqsimu bil khunnas. Okay. Al jawaril khunnas. Bagus. Wallaili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi. Dua kali وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasha. Jangan lebih sikit, panjang sangat dua je. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Okay, ulang balik. Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Alright.
Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Okey, bagus. Bagus. Belit Ustaz yang Ah. atas tu. Oh, tak lancar betul. Tak apa, boleh lancar. Boleh lancarkan balik. Saya kena hafal lagi. Okey, dia bagi lancar Sorry je. Banyak kali baca, dia dapat dah ni. Kuwirat, kadarat, suyirat, uttilat, husyirat, sujirat. Nampak? Perasan tak dia punya rhythm dia tu sama kan? Zuwijat, suilat, qutilat. Sebenarnya ini adalah sastra yang tertinggi lah dalam bahasa Arab. Perkataan yang Allah Ta'ala gunakan tu, dalam bahasa Arab dia boleh guna je benda lain. Tapi Allah Ta'ala menyusun perkataan itu bagi orang Arab, dia tak terfikir nak menggunakan sastra tu. Lepas tu dia punya, walaupun kita tak faham bahasa dia, tapi kita baca tu, kita dengar tu cantik kan. Kalau baca lagu ke baca susunan, tak ada lagu pun tak apa, tapi dengar sedap dah. Kuwirat, sujirat kan, autilat, suyirat. Allah Ta'ala susun dia. Makna tu makna dia sama je dengan perkataan-perkataan yang lain. Tapi Allah Ta'ala menggunakan ritma tu sesuai dengan nama surah tu, Kuwirat. So orang Arab dengar ni dah mukjizat. So perkataan dia tu dia sastra tinggi. Itu kita nak sebut pun berbelit sikit. Kan? Tapi insyaAllah tak ada apa. Kita bagi biasa je. So nak beza surah Makkiyah dengan Madaniyah ni, dia punya statement ayat tu, bentuk ayat dia Madaniyah ni lebih bahasa yang ringan. Kalau duduk bahasa, dia pakai bahasa yang ringan lah, bahasa yang tak terlalu tinggi. So ayat dia akan jadi panjang. Tapi kalau Makkiyah ni, kalau kita perasan surah dia semua ayat dia pendek-pendek macam ni. Nampak tak? Dia gunakan pendek. Sebenarnya nampak je senang, tapi pendek tu adalah dari sudut bahasanya dia tinggi, dia punya kualiti dia. Dia punya nilai value tata bahasa dia, value kesastraan dia tu semua tinggi berbanding dengan ayat-ayat macam ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau sudut bahasa kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu Allah dengan sebenar-benar takwa. Dia panjang kan, statement tu macam biasa. Tapi mukjizat juga. Cumanya bahasa tu, bila orang Islam dah makin ramai, Allah Ta'ala menggunakan, dipanggil khitab, menggunakan gaya bahasa yang lebih ringkas, yang lebih simple, tak terlalu tinggi. Kalau tuan-puan belajar bahasa Inggeris pun tahu, boleh beza kan. Orang yang baca bahasa Inggeris yang tinggi dia punya literature dia, dengan orang yang cakap spoken word, cakap bahasa biasa ni. Kan, bahasa broken, panggil broken English ni lah kan. Don't provoke macam tu lah. Kan, jadi bahasa biasa yang kita pakai ni, yang kita cakap ni, dengan orang yang menulis sastra, siapa yang lagi tinggi bahasa dia? Mesti dia kan. So orang yang tahu nilai tu, dia akan, ni lagi power sebenarnya bahasa ni. Orang-orang awam biasa ni, dia tak tahu pun bahasa tu, sebab dia tak boleh capai ke situ. Nampak Allah Ta'ala menggunakan. Kenapa? Sebab Quran tu mukjizat. Orang-orang Arab ketika itu dia memang pakar bahasa. That's why. Sebab itulah Quran dia menggunakan gaya bahasa yang macam tu. Itu mukjizat dari sudut bahasa lah. Okey, nanti kita baca banyak lagi, baru kita perasan, dia nanti bila ayat-ayat yang tinggi dia jadi panjang pula. Yang ni dia ringkas. Ringkas dia tu pun makna dia panjang. Tu power Allah Ta'ala buat. Nampak? So bahasa-bahasa yang kita tengah baca ni, orang Arab yang power bahasa ketika tu, dia tak terfikir pun nak gunakan gaya bahasa tu. Tu terciduk dia panggil. Nabi Muhammad yang buta huruf ni, tiba-tiba boleh keluarkan bahasa yang setinggi itu. Itu di sini wahyu. Okey, sambung. Siapa nak baca? Next. Tak tahu Ustaz. Alright. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun qadarat wa izal jibalu suyirat. Ulang balik lagi sekali. Kadarat. Wa izal jibalu ayat kedua tu. Wa idzan nujumun kadarat. Tadi dal tu jadi tertebal. Kada. Dia bukan kado. Kadarat. Wa izan nujumun kadarat. Good.
Wa izal jibalu suyirat. Okey, dia jangan Wa bunyi kerat. izal isyaru. Lagi sekali. Suyirat. Wa izal jibalu suyirat. Good. Wa izal isyaru uddilat. Uttilat. Wa izal isyaru uddilat. Dia betul. Yang tu ta Utti ta kan setebal. Okey, sambung. Wa izal wuhushuhu shirat. Okey. Wa izal biharu sujirat. Wa izan nufusu zuwijat. Wa izal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu panjang. Ada waw tu kan. Panjang, okey. Ha. Wa izal mau'udatu su'ilat. Wa izal mau'udatu su'ilat. Okey, jangan bunyi su'ilat, dia bunyi macam baris dia huruf ain. Su hamzah, su'i. Sekali lagi. Su'i. Wa izal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi zambin qutilat. Good. Wa iza suhufu nushirat. Wa iza sama'u kushidat. Kushitat. Ulang. Sorry. Wa iza sama'u kushitat. Wa izal jahimu su'irat. Okey, betulkan ha ni. Ha tu bagi pedas lagi bunyi dia. Jahimu. Wa izal jahimu su'irat. Okey, su'irat. Ra yang baris atas semua bunyi dia ra, rot. Dia bukan rat. Rot. Okey. Wa izal jahimu su'irat. Wa izal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil husna. Fala uqsimu bil khunnas. Okey, khunnas. Panjang lagi. Dia bukan panjang, dia dengungan. Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Okey, fala tu kena panjang, ada tanda mat ni kan. Ada tanda cacing tu panjang. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili iza as'as. Was subhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin inda zil arshi makin. Muta'in samma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu. Laqad ada sabdu, lantun ada qalqalah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi badanin. Okay, ada dua ba. Bi dhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi badanin.
وما هو بقول شيطان رجيم Okey. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Panjang nafas. Sadaqallahul azim. Macam Korea. Nafas panjang kata. Okey, bagus. Okey, Kak Ita apa Cuba. ni? Bagus. Cuma hati-hati pada yang tegur tadi lah. Pada huruf Ya. ra ra sahaja Ya. dengan beberapa tempat yang kena dengung tu kan. Macam kunnas ni yang tu je. Yang lain semua okey. Right? Terima kasih Ustaz. Okey. Okey. Nak tanya apa? Tak ada apa? Okey. Okey, good. InsyaAllah. Terus. Okey, next apa? Kejap saya nak ambil air jap. Kejap 1 minit. Start lah. Okay, sorry. Next apa? Jom. Saya nak try Ustaz. Mira. Okay, mari. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusyirat Wa idza suhufu nusyirat. Sekali. wa idzas suhufu nusyirat Ha tu jaga. Suhufu nusyirat. Sambung. wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع Muta'in.
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء Ada dengung? لمن شاء منكم أن Minkum tak dengung. Oh, Kum tak dengung. okay. لمن شاء منكم أن يستقيم Yastaqim. Qaf tebal sikit. Jangan nifis sangat, bunyi macam kaf. Yastaqim kan? Yastaqim. يستقيم Betul. Qaf bila dia baris atas dia lagi tebal. Qa. Contohnya qa kan. Bila baris bawah dia kurang sikit ketebalan dia. So bunyi dia qi. Bukan tebal sangat. Qi macam tu. Tapi awak tadi terbunyi kaf. Ki. Itu kaf. Yastaqim kaf. Yastaqim itu qaf. Sambung. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Okey, alhamdulillah. Good. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Boleh? Tanya apa? Faham kan? Yang tadi semua? Faham. Alright. Tapi dah lama tak kelas nervous lah pula. Itu biasa. Macam minggu pertama pula. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Dia maksudnya tak ada cuti lah. Tak ada masalah. Nanti dapat report card merah. Tak apalah. Okey tu. Sikit dekat Kak Padi. Kak Padi tu dia punya record paling merah. Dia siap WhatsApp saya tu. WhatsApp dekat admin lah. Dia WhatsApp kat admin kan. Dia tahu apa? Kak ni. Dia kata apa Kak? Tak apa. Apa ni admin cakap kan? Tak apa. Nanti tunggu je report card. Banyak konten je. Oh, hello. Okey. Next. Bagus, Mira. Next apa? Saya. Okey, Syarul. Boleh? Silakan. Nak baca Taranum apa? Entahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap saja. Boleh. Idza samsu kuwirat. Okay, so slow satu-satu. Idza syam. Bunyi shin dulu. Cuba shin. Shin. Idza syam. Idza samsu kuwirat. Ya, tengok satunya yang ada titik tu syam. Yang tak ada titik tu su. Syamsu. Sun, matahari kan. So dia bahasa Arab sebut syamsun. Syamsu lah. Idza syamsu. Cuba. Kalau gigi satu tak ada macam mana? Bukan, tak apa. Gigi dia macam Dia bukan sebab gigi satu tu, dia yang penting gigi depan tu. yang dia naik depan yang Iza syam, yang penting kena dekat depan. Idza syam. Syam. Cuba. Idza syamsu kuwirat. Okey. Syam dah betul, su tu jangan bagi bunyi shu. Su. Su. Idza samsu kuwirat. Sekarang ni jadi dua-dua jadi samsu pula. Macam ni, sebut nama Syamsul. Kita tak sebut dia Samsul kan? Dia Syamsul. Perkataan ni lah, Syamsun ni lah. So, Idza syamsu. betul. Idza samsu kuwirat. Tak kena lagi. Dia kena itu bunyi Samsu. Saya nak yang first bunyi Syam. Yang kedua bunyi Su. Idza syamsu kuwirat. Betul. Okey, latihan nanti. Sambung. Idza syamsu kuwirat. Sambung. Wa idzan nujumu kadarat. Okey, ni dengar ni. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Good. Wa idzal jibalu syuyirat. Okey, ni shui ke sui? Sui. Sin Ingat, tak ada titik, bunyi dia macam S.
Kalau ada titik bunyi dia ada SY. Tu. Okey. Kalau tak ada titik bunyi apa? Su. Bunyi S. Sin lah. Kadang orang keliru nama sin ke tak apa. Kita ingat macam tu je. Tak ada titik aku bunyi dia macam S. Suyirat. Cuba. Wa izal jibalu suyirat. Okey. Suyirat. Suyirat. Wa izal jibalu suyirat. Wa izal isharul uttilat. Ru'utilat. Uttilat. Okey, yang ni kena latih bagi lancar cakap supaya dia tak jadi panjang. Aisyah ru'utilat tak boleh. Dia Aisyah ru'utilat. Wa izal isharu uttilat. Bagus macam tu. Wa izal wuhusu huzirat. Bagus. Wa izal biharu sujirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa izal biharu sujirat. Bagus. Wa izan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa izan nufusu uzwijat. Okey slow. Suzu. Cuba. Suzu. Wa izan nufusu zuwijat. Betul. Terus. Wa izal mau'udatu su'ilat. Okey. Ainin janbin qutilat. Okey, satu-satu. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Bagus. Wa izan suhufu nusirat. Okey, masuk terus. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa izas suhufu nusirat. Bagus. Wa izas sama'u kusitat. Okey. Wa izal jahim su'irat. Boleh. Wa izal jannatu uzlifat. Okey, betul dah. Cuma na tu tak ada panjang sebab tak ada alif. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa izan jannatu uzlifat. Alright. Amilat nafsum Alimat terbalik tu. alimat nafsum ma ahdarat. Alright. Fala uqsimul bihunnas. Okey. Satu uqsimu bil. Cuba yang tu. Fala uqsimul bil khunnas. Okey, sekali lagi. Bukan uqsimul. Uqsimu bil. Uqsimu bil. Fala uqsimu bil khunnas. Okey, yang tu dah betul. Khunnas tu betul kan pula. Khunnas tak panjang. Bil khunnas. Sebab apa tak boleh panjang? Kena faham. Sebab apa tak boleh panjang? Tak ada alif. Bagus. Sebab tak ada alif apa-apa kan. So jangan panjang dia. Khunnas. Kalau macam kita baca qul a'udzu birabbin nas, yang tu kita panjang sebab dia ada alif. Okey, sambung. Al-jawar. Al-jawaril kunnas. Okey, bagus. Wal iza as'as. Alright. Iza tanaffas. Boleh. Tanaffas. Tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Boleh. Di quwwatin inda zil arshil makin. Arshi makin. Okey. Muto'in sama amin. Ma tak boleh panjang Samma amin. Terus masuklah hamzah. Sama amin. Bagus.
وما صاحبكم بمجنون Okey. ولقد رآه Okey, ra'ahu panjang. Ra'ahu bil ولقد رآه بالأفق المبين alright. وما هو على الغيب بضنين Okey, yang ni cepat dia. Bibi dhanin. وما هو على الغيب بضنين Okey. وما هو بقول شيطان رجيم Biqauli bukan biqaili. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. وما هو بقول Bukan شيطان biqau bukan biqai. Kalau biqai tu ya. Ini waw biqauli. وما هو بقول شيطان رجيم Cantik. Kalau biqai tadi kena ada ya. Qaf atau ya kan. Ni sekarang ni waw betul. Qauli sebut dia. Okey, fa aina sambung. أين تذهبون Nah jangan panjang. فأين تذهبون Okey. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن يشاء منكم أن Liman syaa minkum. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Okey, ulang sini. Ai yasha ni kena dengar أن Ai yasha. Ulang situ. أن يشاء الله رب العالمين Alright, bagus. Sadaqallahul azim. Okey, faham Boleh Boleh. So ada nak tanya kat mana? So kena bagi lancar je. Tak apa, malam nak tidur ni ulang balik. Dia akan fresh ingat. So yang ditegur-tegur tu semua dah boleh baca, cuma nak bagi lancar je. Bagi dia lancar ayat-ayat baru yang kita baru dapat tu kan. So kita banyak kali ulang, dia akan bagi kita cepat ingat dan kita cepat lancar lah. Tapi dengan syarat kena terus ulang. Terus ulang dan ulang. So yang tu kita yang tahu. Oh tadi yang ni tak boleh panjang. Oh yang ni kena dengung. Yang ni kena tekan. Yang ni kena macam tu lah Jadi shin ada 3 titik. Yang ni kalau yang tak ada titik ni jadi sin. Dia bunyi apa? Shin, sin. Dia baca dia syamsu. Suyirat. Jangan tertukar lagi. Jumpa Aisyah jangan baca Aisyah. Macam tu lah. Okey, sampai kita dah jadi mahir, mata kita dah cekap dah. So kita tak payah fikir dah. Dia tengok je tu baca. Boleh Okey, bagus. Tahniah. Next. Ni, siapa baca tak? Untuk belajar boleh? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat idza jibalu suyirat wa idza al-'isharu qattilat idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat fala bil الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين طاع ثم أمين
صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Bagus. Sadaqallahul azim. Okey. Boleh? Tak ada apa-apa InsyaAllah boleh dikemaskan lagi. Bagus, Khairun Hanis. Okey. Baik. Siapa pula baca seterusnya? Saya Ustaz. Eliza Okey, saya jelaskan juga hukum wanita haid yang baca Quran. Kalau menurut pandangan mazhab Asy-Syafi'i, hukumnya haram untuk baca ayat Quran kecuali kita dengar. Tapi kalau pegang pandangan pada mazhab lain, ada satu mazhab, so khilaf lah, ulama khilaf. Dibolehkan bagi wanita yang memang belajar ataupun dia memang guru mengajar Quran. So benda tu dibolehkan, dia diringankan lah. So benda tu ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau untuk tujuan belajar tu boleh lah. Tapi kalau pandangan contoh macam kita pun jarang-jarang baca, kita bukannya orang yang selalu baca Quran kan. Maksudnya kita bukan orang yang selalu lazim macam orang hafizah yang memang dia kena hafal ulang kan. So kalau yang macam tu boleh lah. Tapi kalau macam kita yang orang awam yang bukan dalam bidang hafazan ke atau bidang mengajar ke, belajar ke, so kita peganglah pandangan tadi. Yang kita tunggu kita suci baru kita baca. Tapi kalau dengar tak ada masalah kita pilih yang dengar tu. Tapi kalau belajar okey. Faham Boleh faham? So benda tu ada keluasan lah, boleh kita beramal, tak ada masalah. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Kalau macam yang kita biasa baca, contoh ayat kursi kan. Kalau haid lah, boleh ke kita baca? Boleh. So yang tu pandangan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i kata wanita yang uzur syar'i lah, maksudnya haid, dia bukan berjunub tau. Yang berjunub lain, itu memang tak boleh langsung. Tapi yang berjunub maksudnya yang tak mandi hadas besar lagi. Tapi yang memang uzur, so dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata haram baca ayat Quran, tetapi kecuali ayat-ayat yang diamalkan, yang kecuali niat zikir. Ayat niat zikir ni apa? Yang selalu kita amal lah, apa dia? Macam baca doa naik kenderaan, macam nak tidur. Contoh ayat yang kita selalu amal tau. Yang selalu amal, zikir dan sebagainya. Jadi zikir. Itu salah satu pandangan. Tapi kalau macam kita untuk belajar, ataupun mengajar, ataupun memang hafizah Quran, boleh. So dia dalam pandangan lain. So ulama' berkhilaf lah. So kita boleh je nak amal yang mana pun. Tapi kalau tanya saya, kalau macam kita ni macam kalau dia memang guru mengajar, ataupun dia tu memang sentiasa lazim dengan Quran, so dia boleh pegang yang tadi, boleh baca. Kecuali dia tak ada solat saja kan. Tapi kalau dia memang orang awam biasa je, dia tak selalu lazim pun, dia kadang-kadang baca Quran, so bila dia time dia cuti, dia diuzur, peganglah pandangan tadi. So nak keluar pada khilaf tu kan. So dia boleh hanya dengar, dia baca ayat-ayat yang zikir saja. Faham tak maksud saya? Kecuali kalau yang macam memang betul-betul dia lazim ni, dia kalau dia tak mengulang, ataupun dia memang setiap hari baca Quran, dia memang mengajar dan juga dia belajar hafizah yang memang hafal Quran, so yang tu boleh kita pegang pandangan yang satu lagi tu. Itu kembali kepada kita lah, tanyalah kita, aku ni kat mana levelnya. So kalau kita memang betul-betul lazim, tak apa. Tapi kalau kita yang kadang-kadang je kita baca dan sebagainya, pegang pandangan satu lagi, kita ambil yang dengar saja, ataupun pilih ayat-ayat yang zikir. Tapi kalau dalam mengajar, dalam kita nak belajar, tak apalah, boleh. Okay, next. Ustaz. Kalau Al-Mulk tu macam mana? Boleh tak kita nak baca malam-malam? Al-Mulk tidur tu. Al-Mulk tu jadi zikir tak? Kita baca macam zikir tak? Kita tak baca macam zikir. Kalau tak hafal kena tengoklah kan. Yalah, maksudnya kita tak kalau kita pegang pandangan mazhab Syafi'i tadi, dia kata kena baca ayat-ayat yang zikir. Zikir ni apa? Zikir ni maksudnya benda yang lazim tengah duk baca ni. Macam
ayat kursi ke, ayat apa yang apa ni doa makan ke, kan apa ni doa naik kenderaan subhanallazi sakhkhara lana tu kan zikir. Dia mustahil juga kita zikir surah Al-Mulk tu. Faham tak? Dia tak dia nak zikir surah Al-Mulk tu macam tak jadi zikir lah sebab dia ayat dia panjang. So kita nak buat macam mana? Kita dengar. Pasang YouTube dengar. Kan? Kita ikutlah hati. Tu dah okey dah. Faham? Macam Al-Fatihah dengan itu. Ayat kursi boleh Ustaz? Fatihah dan ayat kursi tu kan jadi zikir macam kita selalu baca tu. Yang zikir tu boleh. Sebab selalu baca kan Al-Fatihah. Betul. Yang itu cool. Yang tu tak apa. Tapi kalau yang dengan syarat nak belajar, yang tadi kan macam dalam kelas ni kan belajar, ataupun katalah tuan-tuan puan-puan ni adalah guru yang memang kena mengajar. So kita boleh mengajar pakai yang apa pandangan apa ni ulama mazhab lain pun boleh juga. So dia ada keluasan sikitlah. Okey? Silakan siapa nak baca seterusnya? Saya Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isharu uttilat wa izal wuhushu hushirat wa izal biharu sujjirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izas suhufu nushirat wa izas sama'u qusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannata uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alright. Allahul Azim. Okay, bagus. Jaga yang tersasul tu ya. Yang lain okey? Tahniah. Good. Alright. Next apa? Kin. Shikin ke Sikin? Sikim. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nombor saya. Betul lah. Okay. Macam baru first class. Relax lah. Okay. Nervous. Okay, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwar. Waktu dia nervous. Idza syamsu kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Wa izan nujumu kadarat. Wa izal jibalu suyirat. Wa izal isyaru utilat. Wa izal wuhushu husyirat. Sekali lagi. Wa idzal isyaru uttilat. Wa izal isyaru. Wa izal isyaru utilat. Wa izal wuhushu husyirat. Wa izal biharu sujjirat. Wa izan nufusu suzuwijat. Wa izan nufusu zuwijat. Okay. Wa izal mau'udatu su'ilat. Wa izal mau'udatu su'ilat. Bi'aidun bin kutilat. Bi'ayyi dhanbin qutilat. Bi'aidan bin kutilat. Wa iza suhufu nusirat. Wa iza sama'u kusitat. Wa izal jahimu su'irat. Wa izal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Okay, jangan panjang tu khunnas. Okay. Fala uqsimu bil khunnas. Good. Al-juwaril khunnas. Al-jawar. Al-jawaril khunnas. Good. Wal-laili iza as'as. Was-subhi. Wasubhi iza tanaffas. Ulang balik. Wasubhi idza tanaffas. Wasubhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zikuwatin inda zil arshi makin. Muta'in summa amin. Muta'in summa amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil
ufukil mubin. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم وما هو بقول لشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alright. Sadaqallahul azim. Boleh? Okey tu. Berpeluh Nangis. Itulah duduk kat luar panas. Duduk kat Malaysia ni. Alaska, tak ada malam. Okey, ada nak tanya apa? Faham Boleh kan? Faham, cuma itulah masih apa? Bagi lancar je lah. Baris atas baris bawah selalu macam confused. So sebelum mata tu pergi ke next word, make sure kita dah dapat baris yang ni, al-jawaril tu kan. Mata dah tengok kunnas dah, tapi yang ni pun tak sure. So kena, maksudnya kita dah tahu dah al-jawar ke al-ju ke. So kita baris tu kita dah kena tengok. Okay, bagi lancar sikit insyaAllah. Thank you. Right. Okay, next. Siapa? Saya Ustaz. Okay, Nadia. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
وما هو بقول شيطان Ulang. رجيم Wama huwa biqauli syaitanir rajim. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء Dengar. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Okey. Sadaqallahul azim. Bagus. Lagi jaga dengung tadi tu je Alright. Terima kasih Ustaz. Sama. Bagus. Next apa? Ada lagi yang belum? Mudah. Semua dah? Dah. Ni apa tu? Abang Saiful belum? Ni apa? Kak Umi ada? Ya, dia tak sihat. Dia tak sihat. Dia apa ni, perut meragam dia. Baik. Dia Doakan sama-sama insya-Allah. Kesihatan Kak Umi, Kalsum kita. Syafah Allah, syifaan ajilah bin. Allah Taala dia bagi kesembuhan. sebenarnya dah postpone beberapa kali operation ni. Oh tu ada operation dekat. Ada operation sebab Kak Umi ni kakak saya dia ada kanser. Stage 3 kanser apa? Rahim. Allah. Stage 3 lah. So duk tunggu operation. Lepas tu nak operate tapi tak lepas lah, COVID lah apa, dah berapa hari dah tangguh. Sebab kanser tu dah keluar daripada rahim lah, tu yang jadi bahaya. Kalau di dalam rahim lagi InsyaAllah tu, tapi dia dah pergi kepada telur, dah pergi pada apa, ovari, adalah kawasan-kawasannya, dan operate tu nak buang dan juga buat apa, buang sekali appendix. So kita takut dia pergi ke, bila dia belum pergi ke apa, paru-paru yang organ-organ yang penting tu dia belum sampai ke situ. Tapi kita tak lagi lambat lagi ni kan. Balas tiba-tiba dapat tahu dah stage 3. So dia di Melaka, dia duduk di Melaka. Doakanlah supaya dia dapat slot untuk operation. Tak mungkin lah. InsyaAllah. 2-3 kali batal lah ni kan. Postpone. Sebab hospital Melaka satu minggu sekali je buat, hari Selasa. So kalau ada kes yang lebih serius, dia tolak kan. Itu hari kita nak refer pada institut apa ni, IKS Putrajaya, Kanser Negara, Institut Kanser Negara. Lagi 5 bulan 6 bulan baru dapat slot. So doktor pakar yang Datuk ada apa, doktor yang Melaka ni, hospital Melaka ni, dia cakap dia nak buat sendiri, dia nak tolong. Alhamdulillah lah kan. Itulah tak dapat lagi slot dia. Doalah supaya insya-Allah dapat cepat tu kan. Slot untuk operation tu lah. Amin. Sama-sama kita doalah. Sebab lepas operate tu doktor cakap baru tahu dia dah pergi ke mana. Maknanya cancer operate dulu kan. Kena operate dulu kan, baru tahu kan. Dia buka je, dia on je. Dia pun cakap tadi dia on je lah, dia tak larat apa semua. Baik. Kita doakan sama-sama ni kawan-kawan dalam grup mengaji ni. Dengan berkat Quran, mana tahu Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Mudahkan urusan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, so kalau dah tak ada, insya-Allah saya cerita sikit agar lagi apa ni, kita fahamlah ayat yang kita baca, apa cerita dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So surah At-Takwir, ambil masa kejap ya. Surah At-Takwir ni surah yang ke-81, tadi saya dah sebut kan. Surah 81 ayat ada 29 ayat. Dan surah ni surah Makkiyah. So boleh tengok macam mana bentuk Makkiyah punya surah. Saya dah jelaskan tadi. Disebabkan gaya bahasa dia tinggi. Kan. Jadi kita hafal, kita yang orang Melayu ni pun dengar terbelit-belit kan. Tapi orang Arab lagi dia terciduk dia sebab bahasa ni dia jarang guna. Dia dah ada, memang dia tahulah bahasa dia kan. Tapi bahasa yang tinggi tinggi. Dia panggil apa ni, ahli sastrawan ataupun bahasa-bahasa puitis saja yang dia tahu. Sama juga bahasa lain, bahasa Melayu pun sama, kita pun
jarang kita cakap tentang bahasa-bahasa yang puitis ni kan. Kecuali untuk apa orang sastra je lah yang bercakap itu kan. Kita cakap macam biasa je lah. Tapi tetap kalau kita baca bahasa sastrawan tu kita faham kan. Macam tu lah cerita dia. Tapi kena tafsir juga. Walaupun kita dah dengar bahasa tu, kita tetap kena tafsir kan. Burung-burung berkicauan apa benda kan. Bahasa-bahasa tu lah. Okay. Bahasa lain pun sama, English pun sama. Ada bahasa-bahasa dia, kalau orang biasa pun dia takkan faham. Dia kena perlu ditafsirkan, diterjemahkan. Okay. Jadi takwir ni bermaksud gulung. Takwir bermaksud dia menggulung. Jadi kita dengar menggulung ni pun dah tahu dah cerita dia pasal apa. Allah Ta'ala cerita pasal kiamat. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu bila nak berlaku kiamat ni, tanda-tanda kiamat ni adalah, ni tanda-tanda yang besar sekali lah, yang sampai memang dah hujung dah. So ayat pertama Allah Ta'ala sebut idza syamsu kuwirat. Tadi kita baca kan, apabila matahari, asy-syamsu tu matahari, saya terjemah satu-satu idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari digulung dan akan hilang dia punya cahaya dia, akan hilang dia punya lenyap. Jadi disebut dalam Quran kuwirat tu digulung. Apabila matahari tu digulung, wa idzan nujumun kadarat, ayat yang kedua. Dan apabila an-nujum ni bintang, tadi asy-syamsu tu matahari. Sambil-sambil kita belajar bahasa Arab asy-syamsu matahari, sun. An-nujum ada dia punya plural bagi najmun ialah star, bintang. Wa idzan nujumu, dan apabila bintang-bintang ni inkadarat. Inkadarat ni gugur, bintang akan gugur. Apabila bintang ni gugur berselerak, nanti bintang akan jatuh berselerak. Apabila bintang ni gugur berselerak. Yang ketiga, wa idzal jibal, apabila, idza tu semua apabila idza tu semua apabila. Al-jibal ni gunung, apabila gunung ganang. Al-jibal ni gunung ganang. Apabila gunung ganang ni macam mana? Suyirat. Okay, yang kita terbelik baca tadi kan, suyirat ni ialah dijalankan. Bukit gunung ganang ni yang ada pasak tu, kiamat datang dia bergerak-gerak, berterbang, berjalan, macam tu. Allahu akbar, dahsyat lah gambaran kiamat ni, tak boleh bayang kita. Makhluk-makhluk Allah yang besar, kita yang kecil besar ni macam mana kita kan. So Allah Ta'ala gambarkan kat sini, apabila gunung ganang tu dijalankan daripada tempatnya. Okey. Ataupun disebut dalam tafsir juga, diterbangkan dan menjadi debu. Hancur lah. Dia digerakkan, dia terbang. Gunung ganang lah, ayat lain disebut diterbangkan dan dia menjadi debu. Hancur. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, ayat yang keempat. Dan apabila unta-unta yang bunting ni terbiar. Al-'isya tu unta-unta yang bunting, yang hamil. 'Uttilat ni terbiar. Maksud kat sini adalah tak berharga lagi. Unta ni kan mahal. Nak korban sekarang kan mahal kan. Unta mahal. Seekor berapa ribu. Kalau orang kena dam unta tu, mati dia nak bayar kan. Ribu. So yang korban unta ni lagi bagi bagus lah, sebab dia dapat bagi makan lagi banyak daging dia, lagi banyak orang miskin dapat manfaat. So makan nasi Arab unta ni sedap weh. Kan pernah makan nasi unta? Sedap. Kalau pergi Kafsah Hashi namanya. Hashi ni anak unta. Kalau mak unta, unta betina naqah. Kalau unta jantan dipanggil Jamal. Okey. Jamalun. Jamalun dia bukan panjang. Kalau Jamalun tu cantik. Tapi kalau panggil orang Arab kan, anta Jamal. Dia marah. Kenapa marah? Sebab salah sebut. Dia anta Jamal. Dia kena panjang. Jamal tu cantik. Kalau Jamalun, unta. Sebab dia panggil Datuk Jamal, kena panggil Datuk Jamal. Kena panggil Datuk Jamal, dia jadi Datuk unta. Okey. Tapi kalau al-'isyar ni, wa idzal 'isyari, belajar syarat ni, isyar ni ialah unta-unta yang bunting. Utilat, dibiarkan. Tak ada harga dah. Sebab masa kiamat ni orang tak fikir dah. Tak fikir bisnes, tak ada apa dah. Tak ada buat apa dah. Dia nak ceritanya dia kiamat datang tu dia tak ada nilai dah. Wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang buas atau binatang-binatang liar tu dihimpunkan. Binatang-binatang tu dihimpunkan. Semua akan takut, dia akan lari. Dia akan berhimpun, dia tak terbiar dah. Dia akan himpun dan ada disebut binatang-binatang ni dia lari dalam kawanan dia lah. Okey. Wa idzal batul laut pula, ayat ke-6. Wa idzal biharu sujjirat, apabila keadaan laut nanti akan jadi macam mana? Sujirat ni dia akan jadi macam meluap-luap. Laut tu jadi panas. Dia meluap-luap panas, beruap-uap, bercampur-campur bau dah habis.
Laut tu dah bergelegak-gelegak tiba-tiba. Kan? Wa idzan nufusu zuwijat, ayat yang ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat ni apabila apa? Apabila tiap-tiap diri tu disatukan dengan pasangannya. Apabila disebutnya di sini wa idzan nufus, apabila jiwa-jiwa atau ruh-ruh tu dipertemukan dengan tubuhnya. Zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ruh kita kan terpisah bila kita mati. Kan? Kita pergi mana? Ruh ni akan diangkat ke langit, ada tempat dia. Kemudian bila kita masuk kubur ataupun di mana saja kita dikuburkan, dalam alam barzah nanti ruh kita akan dimasukkan dalam jasad balik. Ruh kita akan dimasukkan dalam jasad balik untuk disoal. Untuk disoal dalam kubur lah. Kalau dia, sebab kita jangan fikir alam barzah tu macam rumah kita, macam bilik tak. Kubur yang tu adalah tempat saja. Tapi alam barzah tu alam lain yang kita tak boleh tembus. Dia ada satu dinding yang ada hijab di antara kita dengan alam barzah tu. Tak boleh nampak lah. Nak nampak kena mati dulu. Jadi bila kita kiamat nanti, nak dibangkitkan kan, jasad nak dibangkitkan, so ruh akan masuk balik ke dalam jasad-jasad ni. Kat sini maksudnya wa idzan nufusu zuwijat, akan dipertemukan di dalam dan disatukan dengan tubuh-tubuh masing-masing. Okay, ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Apa dia ni? Apabila al-mau'udah ni anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Su'ilat, ditanya. Apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup tu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa, kerana dosa apakah dia dibunuh. Orang Arab jahiliah, dia tak suka anak perempuan. Kan? Tapi peliknya dia pun dilahirkan daripada perempuan. Nampak? Itu namanya Islam datang ni nak membetulkan mental dia ni. Kan? Apa yang dia fikir tak tahu. Dia tak nak perempuan, dia nak anak lelaki. Bila dapat anak perempuan ni, bila kata lahir anak perempuan kan, dia kan dulu tak ada scan. So bila tak ada scan, kalau dia tahu dia rasa dalam perut dia bunuh lah. Tapi dia tak ada scan, dia tunggu. Bila dapat anak, dalam Quran sebut, dia akan jadi, apabila diberitakan kepada dia, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Muka dia akan bertukar bila dia bagi tahu, cik tahniah ya dapat anak perempuan. Bila dia beritahu berita tu, muka dia akan jadi merah, dia akan malu. Ditahan marah dia. Bagi dia aib lah dapat anak perempuan ni. Dia terfikir, aku nak bunuh ke, aku nak bagi tahu ke tak bagi tahu. Dia jadi macam tu. So sebab tu dah orang Arab jahiliah, dia ada satu pemikiran ataupun perangai dia yang tak elok, dia bunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan dibiarkan anak lelaki. Sebabnya aib, bagi dia tu aib. So Islam datang naikkan martabat perempuan. Siapa kata Islam merendahkan martabat perempuan? Daripada lahir tu dah naikkan dah. Islam datang terus buang akidah-akidah pelik-pelik ni. Nampak tak? Sebab mana boleh dia bunuh anak perempuan? Kau pun lahir daripada mak kau perempuan juga. Faham tak? Isteri dia pun kan perempuan. Kan? Nampak tak faham? Tu manusia yang dipengaruhi dengan dia taksub kepada nenek moyang dia punya pegangan. Jadi Islam datang selamatkan akidah dia, pemikiran dia, bagi dia cantik. Baru balance. Betul juga kan? Mak aku pun perempuan, isteri aku pun perempuan. Kalau lah semua bunuh perempuan, nanti mana nak datang lagi perempuan? Nampak? So macam tu. Jadi apabila kat sini maksudnya akan ditanya dosa-dosa tu balik lah. Akan ditanya dosa tu balik. Kiamat dah dekat. Wa idza suhufu nusyirat. Apabila kiamat ni dekat, apabila apa? Apabila as-suhuf, lembaran-lembaran kitab-kitab amalan kita ni, suratan-suratan amal kita ni nusyirat, dibukakan ataupun dibentangkan. Apabila surat-suratan amalan dibentangkan. Bila ni? Kiamat nanti ya. Wa idza as-samaa'u kusyitat, ayat yang ke-11. Dan apabila langit itu ditanggalkan daripada tempatnya. Allah, langit tu boleh tercabut. Langit yang kita tengok atas malam ni, tengok langit tu runtuh nanti. Langit tu ditanggalkan dari tempat dia. Quran sebut ni, kusyitat, akan ditinggalkan, dilepaskan, ditanggalkan dari tempatnya. Langit ni kan dia ada tiang yang kita tak nampak, Allah Ta'ala pegang. Langit ni tak ada tiang. Tapi bila kiamat, Allah Ta'ala runtuhkan langit ni, hancur. Wa idzal jahimu su'irat, nanti di mahsyar manusia akan nampak neraka jahanam. Jahim, wa idzal jahimu su'irat. Bila kiamat saja terus neraka jahanam dinyalakan apinya. Jahim su'irat, apabila neraka jahanam ini dinyalakan apinya menjulang-julang. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, ayat 13. Apabila syurga ni didekatkan.
syurga ni didekatkan. Untuk siapa? Kepada penghuninya lah, orang-orang yang bertakwa. Dia nampak syurga. Ya Allah, depan tu je nak masuk dah. Kan, akan nampak syurga. Okey, bila peristiwa-peristiwa tadi tu berlaku, ni baru jawapan Allah. 14, alimat nafsum ma ahdarat. Masa tu tiap-tiap jiwa semuanya akan tahu dah. Dia tahu dah apa yang telah dikerjakan. Semua dah tahu dah. Kita ni, kita dah akan tahu dah nanti bila kiamat je, habis dah aku punya ending ni. Dia dah tahu dah apa jadi. Pasal apa? Pasal apa? Daripada alam kubur tu kita dah kena dah. Mati-mati je tu kita dah kena. So mati tu adalah permulaan kehidupan kita sebenarnya. Hidup kita ni kejap je, sementara je. Kan? Tak tahu siapa nak pergi dulu, siapa yang kemudian. Tak boleh nak predict dah sekarang ni. Zaman COVID ni lagi lah. Muda pun mati dulu. Okay. Jadi mati saja kita dah tahu dah. Kita bawa bekalan macam mana. So bila hidup, bila bangkit balik hari kiamat tu, semua manusia dia akan tahu dah mana ending dia. Kan dia kata tu alimat nafsun. Setiap diri tu akan tahu dah apa amal yang telah pun yang dah dikerjakan dan apa balasan dia. Okey. Maka Allah Ta'ala bersumpah pada ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang. Khunnas ni bintang. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang macam mana bintang ni sifat dia ayat 16 tu al-jawaril kunnas. Yang beredar dan yang terbenam. Maksudnya bintang ni ada yang beredar dan ada yang terbenam. Ada bintang yang beredar ataupun yang tetap pada tempatnya. Kat situ. Bintang ni ada yang berubah-ubah, ada yang tetap di tempat-tempatnya. Walaili idza as'as. Bila Allah bersumpah pada makhluk-makhluk dia yang hebat ni, makhluk bintang kan makhluk besar, matahari. Wow tu ialah sumpah Allah. Bila Allah bersumpah dengan makhluk ni, maksudnya ada mesej penting selepas itu. Biasaannya macam tu. Walaili idza as'as. Dan demi malam. Demi malam apabila malam tu telah malam tu apabila ia hampir habis, malam yang hampir habis. Was-subhi idza tanaffas. Ini Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan makhluknya punya rutin. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Yang tadi kita baca subuh kan. Was-subhi, demi waktu subuh, waktu fajar. Idza tanaffas, apabila ia telah menyingsing ataupun telah masuk mulai terang. Fajar menyingsing kita sebut kan. Jadi waktu subuh, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh yang hebat. Rutin dia setiap hari dia akan buat benda tu. Innahu laqaulu rasulin karim, ayat ke-19. Sebenarnya, jadi selepas sumpah-sumpah tu Allah Ta'ala nak bagi tahu ni. Wahai manusia, dengar ni. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya kata-kata Nabi ni ataupun utusan Rasul ni, kata-kata yang sangat innahu laqaulu rasulin karim. Iaitu sebenarnya Al-Quran ini. Qaul ini adalah Al-Quran. Qaul rasulin karim ialah kalam yang benar yang disampaikan oleh Rasul. Rasul kat sini bukan Nabi tau. Tapi Rasul kat sini bermaksud utusan Allah, iaitu Jibril. Yang perantaraan di antara Allah dan juga Rasul Nabi kan, Jibril. Jadi Al-Quran ini sesungguhnya kalam-kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Ni Jibril. Dekat sini Allah Ta'ala cerita Jibril ni macam mana? Dhi quwwatin. Jibril ni ada kekuatan, dia ada power. Jibril ni malaikat yang sangat kuat. Malaikat yang kuat, dia ketua. Dia dalam riwayat dalam tu sebut dia ada ratusan sayap. Jibril alaihissalam. Nabi pernah tengok dia. Yang original punya bentuk. Dan kebanyakan dia datang dalam keadaan menyerupai manusia. Jibril kalau dia datang, dia akan datang dalam bentuk seorang sahabat. Jibril dia suka menyerupai seorang sahabat yang handsome. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Sahabat ni handsome kan. Jibril datang, malaikat datang dengan perfect punya wajah. Dia takkan buruknya. Sahabat tu bangga lah. Malaikat tu ikut dia. Malaikat ni dia ada keupayaan untuk menyerupai. Tapi Nabi, hebatnya Nabi ni pernah tengok bentuk Jibril yang original. Beberapa kali ketika di Gua Hira tu pernah tengok. Di ufuk langit pernah tengok. Dan pernah di Sidratul Muntaha. Nabi naik ke langit kan dengan Jibril kan. Nabi tengok original punya form. Nabi cerita Jibril kalau dia kembang sayap dia, tutup langit dan juga bumi. Besar. Tutup langit dan bumi ni. Satu sayap dia. Kalau dia kembang, sayap dia ada banyak. Sayap dia ada banyak, ratusan. Satu sayap dia kembang, tutup langit dan bumi. Besar. Kan, malaikat yang makhluk yang hebat, makhluk yang besar. So manusia ni nak belagak apa, kecil je. Jadi malaikat Jibril tu baru seorang. Banyak lagi malaikat-malaikat lain. Jadi Allah Ta'ala ceritakan berkali-kali sifat malaikat yang mulia ni, Jibril alaihissalam. Dhi quwwah, dia ada kekuatan, power lah. Dhi quwwatin ni ada kekuatan. Inda dhil arshi makin, di sisi pemilik Tuhan dia, iaitu Allah Ta'ala ni yang memiliki arash.
Arash ni arsy makin, yang mulia. Arash yang tinggi, yang berkedudukan tinggi. Jadi Allah Ta'ala tu lagi kuat lah, lagi maha agung. Jibril tu pun dah hebat. Okey. Sifat Jibril lagi, ayat 21. Muta'in thamma amin. Jibril ni yang ditaati di sana, di kalangan malaikat. Yang lagi dipercayai. Jibril ni ketua tau. Dia, malaikat ni semua akan respect pada dia. Allah Ta'ala lantik dia jadi ketua. Ditaati di langit nanti, di sana. Kemudian dipercayai. Sebab dia bawa tugasan dia sangat hebat. Membawa wahyu-wahyu kepada para Nabi. Okey. Kemudian lepas Allah Ta'ala ceritakan pada malaikat, Allah Ta'ala ceritakan sifat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun. Ni manusia dengar ni. Sesungguhnya bukan sahabat kamu ni bukan orang gila. Sebab Nabi kan orang panggil dia gila. Wa ma sahibukum. Teman kat sini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sahabat kamu Muhammad ni bukanlah ialah seorang yang gila. Okey, seperti yang kamu tuduh dia. Kenapa? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ni yang saya cakap tadi. Sesungguhnya ra'ahu, Nabi Muhammad pernah tengok Jibril. Ra'ahu tu dia tu ialah Jibril. Melihat Jibril di mana? Bil ufuqil mubin, di ufuk kaki langit yang terang dan nyata. Nabi SAW pernah tengok Jibril tu masa turun daripada Gua Hira kan. Lepas Nabi kena peluk dengan Jibril, Nabi takut. Nabi tak boleh baca. Sampai Jibril bagi wahyu, Nabi macam teringat ayat tadi. Kan dia sesak nafas. Dia lari turun je, malaikat Jibril ada di ufuk langit. Nampak besar. Kan? Nabi seorang nampak. Wahai Muhammad, aku Jibril, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul putusan Allah. Nabi tengok tu, Nabi takut lah. Nabi takut di sini bukan takut penakut tu. Tapi ulama sebut Nabi takut di sini sebab ada tanggungjawab yang berat. Yang Nabi kena pikul. Sebab tu Nabi lari balik tu. Ni peranan isteri Khadijah selimut dia. Nanti lah kita cerita pasal pergi Gua Hira kan. Okey. Jadi nak ceritanya Nabi bukan gila. Tapi Allah Ta'ala protect Nabi. Allah Ta'ala bela Nabi, defend Nabi, bagi tahu bahawa Nabi ni pernah tengok Jibril alaihissalam ni. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ayat 24. Dan bukanlah Nabi Muhammad SAW ni seorang yang boleh disangka buruk terhadap penyampaian perkara-perkara ghaib dia. Kan Nabi cerita perkara ghaib kan, malaikat, dosa, pahala. Jangan sangka buruk dengan dia. Betul ni adalah wahyu. Okey. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Quran ni juga bukan kata-kata yang diajar oleh syaitan. Allah Ta'ala defend Nabi ni. Sebab apa bukan syaitan? Sebab syaitan takkan boleh ajar. Sebab syaitan pun dengar dia dah terbakar. Macam mana dia nak ajar? Dan kata-kata ni bukan syaitan yang ajar. Dan bukan diajar oleh manusia. Sebab dia adalah kata-kata yang sangat tinggi agung. Okey? Tadi kalau kita cerita dari sudut bahasa dia kan. Ni dari sudut makna-makna Quran tu pun dah takkan kontradik dah. Dengan sainsnya makin dikaji makin tepat. Tak kontra tau. So kat situ kalau kita beriman, kita tahu dah. Kalau kita tak kaji pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau kita kaji lagi, kita tambah yakin. Okey, saya pendekkan fa aina tadhhabun. Allah Ta'ala kata, maka sebenarnya mana kamu nak kena pergi. Demikian kamu dah tahu ni, Allah Ta'ala tanya mana nak pergi, mana nak lari. Itu soalan Allah. In huwa illa dhikrun lil alamin. Orang musyrikin ni dia dengar Quran, dia nak lari, dia tak nak dengar. Allah Ta'ala kata nak pergi mana? Sesungguhnya in huwa illa dhikrun lil alamin. Sesungguhnya Quran ini adalah peringatan bagi sekalian alam. Peringatan untuk siapa? Liman syaa minkum ay yastaqim, iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan yang lurus ni. Siapa yang nak jalan lurus, peringatan untuk dia. Maksudnya kat sini siapa yang mencari jalan yang lurus, bila dengar Quran saja dia tahu dah, dia beriman dah. Apa saja Quran bawa, dia akan beriman. Apa Quran larang, dia tak akan buat. Nampak? Dia tak argue dah kenapa macam ni, kenapa tak. Bila kita beriman dengan satu benda, kita tak payah argue dah dalam apa yang dalam Quran tu. Sebab kita takkan boleh argue, sebab tu adalah wahyu. Faham tak? Yang malangnya hari ni, yang ini juga berlaku kepada ahli orang-orang Yahudi kan. Dia ambil benda yang kena dengan nafsu dia je. Yang tak kena dia buang. Faham tak maksud saya? Okey saya bagi contoh senang je. Tuhan mana yang suruh kita puasa? Allah kan? Okey, mana kita dapat dalil dia tu? Kan dalam Quran sebut kita kena puasa. Wahai orang beriman, apabila datang bulan puasa, kita puasa kan? Seperti mana dipuasa umat-umat sebelum kamu. Kita beriman tak benda tu? Beriman kan? Okey, soalan saya, kenapa ada orang puasa, ada orang tak semayang? Adakah Tuhan yang suruh semayang tu Tuhan lain? Tuhan yang suruh puasa tu Tuhan lain? Nampak kat situ? Ada orang puasa, ada orang semayang, tapi dia tak tutup aurat. Dia kontra tak? Dia kontra kan?
Okay, kalau kita beriman dengan satu benda, kita akan follow yang lain, the rest. Itu namanya iman. Complete. Masuk Islam tu dengan seluruh, menyeluruh. Dia tak boleh ambil separuh-paruh. Sebab kita dah yakin kan Quran tu Allah Ta'ala yang bagi. Kita dah ikut dah sikit. Kita doa lah agar kita dapat ikut semua. Jadi kena ikutlah. Tuhan yang sama juga yang turunkan solat. Tuhan yang sama yang suruh tutup aurat. Tuhan yang sama yang suruh kita zakat. Tuhan yang sama yang suruh kita pergi haji. Tuhan yang sama yang suruh kita baca Quran. Nampak? Dia takkan kontradiknya. Sebab tu saya cakap macam tadi. Bagi orang yang mencari jalan yang lurus, bila datang saja satu ayat Quran, dia beriman terus. Dia dah faham lah sebab tak boleh argue pun. Setengah orang dia argue. Contohnya apa lagi? Biarlah aku hati baik. Kan? Tak semestinya kau tutup aurat kau baik. Tak kena tau. Cakap tu dah tak kena. Sebab Tuhan yang sama tu yang ada dalam bulan Ramadan tu, Tuhan tu juga yang suruh kau tutup aurat. Okay, kita pergi Mekah. Tutup aurat cantik kan? Tutup aurat cantik apa semua. Balik Malaysia buka balik. Faham tak? Tuhan tu ada kat Mekah saja ke? So Allah Ta'ala yang menyuruh kita pergi haji dan juga umrah. Allah yang sama suruh kita tutup aurat dan solat di mana-mana saja. Faham kan? So begitulah Islam. Dia nak suruh kita buat tu di mana saja kita berada. Cumanya kita hari ni kita faham macam tadilah. Kita faham sekat-sekat. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman dalam agama. Kita dapat buat dengan baik. Kehidupan kita keseluruhannya adalah Islam. Menyerah diri, kita submission kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jelas sekali. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu kecuali dengan cara yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Maksudnya apa saja yang kita buat ni Allah Taala dah tahu dah yang terbaik. Allah Taala dah kehendak dah yang terbaik. So kita ni tinggal berusaha je. Usaha dalam kehidupan manusia kita tak boleh elak daripada usaha kan. Asbab lah, nak dapat anak kena kahwin, kena berubat kalau tak dapat lagi kan. Tak boleh doa je, memang Allah Ta'ala dah tentu dah. Tapi usaha kita, nak makan kena cari. Tak nak masak, Food Panda ada, Grab Food ada, dapat makan. Nampak? Tapi Allah Ta'ala boleh tak bagi kalau tak usaha? Boleh. Sayyidatina Maryam doa je dapat makan. Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi kalau tak kahwin dapat anak? Boleh. Nabi Isa tak ada bapa pun dapat anak. Nampak? Tak mustahil pun. Tapi Allah Ta'ala suruh kita beriman ni, ada asbab dia yang kita kena buat. Itu sunnatullah Allah Ta'ala bagi kepada hukum alam. Jadi macam tu So kita usahalah. Yang lain serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi cukup lah kot. Boleh? Faham ada soalan? Faham Berat sangat ke? Tu cerita dia lah. Tu tak mendalam itu baru terjemahan. At least kita faham lah. Kau baca surah apa? Takwir. Takwir ni cerita pasal kiamat. Tu semua tu tanda-tanda apa yang akan berlaku, step-step dalam berlaku kiamat kan. Ni masa tu dah berlaku yang keadaan yang besar lah, genting lah tu. Jadi lepas tu cerita pasal Jibril, cerita pasal Nabi, dan Allah Ta'ala tutupkan dengan kita beriman dengan Al-Quran. Jadi boleh terima tak kata-kata saya tadi kan? Maksudnya kalau kita dah beriman dengan satu benda, kita tahu dah Quran ni daripada Allah kan. So the rest tu memang benda tu tak akan kontra dah. So itu nama beriman. Jadi kalau orang tanya saya kan, kita perlu tak kaji? Lagi kaji lagi bagus. Para sahabat dulu dia tak mampu untuk kaji ilmu biologi sebab tak ada keperluan masa tu. Sahabat ni dapat tu beriman. Dia beriman dengan cara dia lah. Faham? Saya bagi contoh macam ni macam ni. Baru ni siapa? Saya buat salam Baitullah tu. Tu Datuk Timbalan Mufti Mufti Selangor. Dia kata kan saya buat AR. Tuan-tuan tengok yang saya buat Kaabah tu. Kaabah tu saya tak nampak pun kat situ, tapi acah-acah nampak je. Dekat TV kan nampak. Dia macam hologram tu naik kan. Dia kata kan kita nampak Kaabah tu depan mata kan. Macam ni lah rupanya Nabi cerita pada sahabat masa Nabi balik pada Isra' Mi'raj. Nabi cerita, aku dinampakkan Masjidil Aqsa di depan mata aku. Masa tu macam mana sahabat dia boleh bayang? Boleh faham tak? Tak boleh bayang sebab benda tu teknologi yang menjangkaui masa tu. Tapi kalau Nabi bagi tahu zaman sekarang ni, aku nampak Kaabah ni dan juga Masjid Aqsa ni depan mata aku macam AR ni. Agak-agak beriman tak semua orang? Tetap takkan beriman juga, orang tak percaya kan. Tapi
teknologi kan. Nampak? Faham maksud saya? Waktu mufti kata, tu lah mungkin Nabi cakap macam tu. Nabi digambarkan macam tu lah. Macam mana saya nampak tuan-tuan nampak kat TV tu. Digambarkan Masjid Haram Kaabah tu. Nabi digambarkan Masjid Al-Aqsa, sedangkan Nabi pergi tu jauh kan. Orang tanya, Muhammad kau tipu. Kalau kau betul, kau cerita macam mana Masjid Al-Aqsa tu. Tiba-tiba Nabi kata aku dinampakkan Masjid Al-Aqsa. Hologram tu keluar depan Nabi, tu mukjizat. Nampak? Kalau zaman tu dia dah ada hologram, dia akan percaya je semua. Tapi Nabi dah pergi melangkaui teknologi. Teknologi Isra Mi'raj tu, teknologi kan kelajuan cahaya kan lebih laju daripada benda lain. So dia naik buraq tu kan laju daripada cahaya. Sebab tu boleh pergi ke langit. Benda tu kalau sains boleh kaji, dia akan dapat. Boleh cipta satu kelajuan jet yang boleh naik ke langit. Memang Allah cabar pun untuk kita naik. Kalau boleh lah. Tadi teknologi tak sampai lagi, tapi Nabi dah naik satu teknologi yang Allah Ta'ala buat kan. So macam tu lah. Nampak? Jadi kalau keperluan untuk kita kaji umat-umat akhir zaman ni, kita kan ada sains, kita kaji lah yang mana boleh. So takkan ada satu benda pun yang kontradik. Subhanallah. Kat situ saya harap yang belajar dengan saya ni faham benda tu. Bahawa tak boleh ragu-ragu tau. Zaman sahabat lu, dia beriman penuh. Walaupun dia tak kaji, tapi dia beriman. Dia takkan ragu-ragu langsung dengan Quran. La raiba fi. Quran datang. Tapi ayat yang sama yang turun dekat dia tu, bayangkan sampai ke 1400 tahun ni, dikaji makin hari dengan sains, dan semuanya terbukti. Ayat tak ubah pun. Tapi makin bertambah ilmu kita. Sains kaji-kaji, ada lah. Quran dah sebut dah tu. Quran dah ada sebut daripada sains. Biologinya, geologinya, astronominya. Nampak? Bidang apa pun semua boleh cerita. Hebat. Baca buku-buku pasal Quran dan juga sains. So akan buka kita punya minda. Hebat. Lepas tu orang Islam dulu hebat. Cumanya kita tertipu banyak dengan teori-teori barat yang kata ni kan Ibn Sina apa semua tu kan. Dia kan buat buku-buku pasal medik apa semua kan. Diubah-ubah suai. Dan kita terleka lah sikit kan. So tak apa, insyaAllah agar kita faham ni, kita bolehlah ajar anak-anak cucu kita, generasi yang akan datang ni, agar tak terleka dengan TikTok. TikTok bolehlah main, tapi buatlah benda-benda yang baik. Kan? Okay, InsyaAllah itu sahaja yang saya nak share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita jumpa lagi next week. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu kami, berkatilah ilmu kami, ajarkan kami apa yang kami tidak ketahui, dan tambahkanlah kami ilmu. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami dan juga zuriat-zuriat keturunan kami orang yang tahu membaca Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, dan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab Al-Quran ini, ya Allah, semua yang ada dalam grup ini, ada keluarga mereka, kami semua, ya Allah, selamat daripada azab api neraka, azab kubur. Dengan asbab Al-Quran, kau sembuhkanlah sakit-sakit kami. Dengan asbab Al-Quran ini, kau tambahkanlah ilmu kami, kau berkatilah hubungan ahli keluarga kami, kau jagakanlah hubungan ahli keluarga kami, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, syurga Firdaus-Mu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, dengan berkatan Al-Quran ini, kau angkatlah musibah-musibah yang melanda negara kami Malaysia ini, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada pimpinan-pimpinan kami, berikanlah petunjuk kepada semua manusia, ya Allah. Tunjukkanlah kami kebenaran, jauhkanlah kami daripada kebatilan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, dapat sesuatu? Bukan sesuatu. Dapat InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua atas masa. Terima kasih Ustaz. Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.